Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah bincangkan sebelum ini perbincangan di kalangan ulama, perbincangan yang panjang mengenai dengan bacaan Quran sampai kepada si hidup ataupun si mati, sampai ataupun tidak pahalanya. Ulama berbeza pendapat. Begitu juga kita telah bincangkan secara tuntas mengenai dengan zikir kepada orang lain. Zikir tapi pahalanya sampai kepada orang lain. Itu juga ulama berbeza pendapat. Dan kita ada bincang selepas daripada itu mengenai dengan doa. Doa ini memang jelas di kalangan ulama menyatakan ijma' sampai, sebab Nabi pun suruh berdoa. Nabi kata selepas daripada kebumikan mayat, Nabi berdiri di samping mayat, Nabi kata istaghfiru li akhikum, kamu mintalah ampun untuk saudara kamu ini yang telah meninggal. Wasalu lahu bitasbit, minta kepada dia ketetapan diri, iaitu dalam soalan munkar dan nakir dia dapat jawab dengan baik. Kemudian Nabi kata fa innahu al-an yus'al, kerana mayat itu sekarang ni sedang disoal. Sebab itu Nabi suruh berdoa, sebab doa ni sampai kepada si mati. Dan hadis yang masyhur, Nabi menyatakan idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas, inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam, terputus semua amalan dia kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diambil manfaat daripadanya, dan yang ketiganya adalah doa anak yang soleh. Begitu juga dalam hadis menyatakan Nabi, seketika mana Sayyidina Umar minta izin kepada Nabi untuk menunaikan umrah, maka Nabi beri izin. Nabi kata la tansana, jangan kamu lupakan aku ya ukhay, wahai Umar, jangan kamu lupakan aku min du'aik, iaitu jangan kamu lupakan, selitkan aku dalam doamu. Itu semua adalah menunjukkan doa ini sampai kepada si mati. Cuma di sana ulama menyebutkan ibadat ini sampai merangkumi 3 perkara, sama ada pahala ataupun tahqiq madlul ad-du'a, iaitu benda yang didoakan. Dan yang ketiganya terkeluar daripada uhdatut taklif. Uhdatut taklif, iaitu doa ini adalah perkara yang sunat. Jadi adakah dia kita panggil buat kepada pihak si mati, maknanya seolah-olah si mati yang berdoa. Adakah begitu? Kita dah bincang panjang lebar pada minggu yang lalu. Jadi alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan masuk mengenai dengan istikharah. Bila sebut tentang istikharah, adalah satu perkara yang kita minta kebaikan. Dan banyak berlaku pada zaman kita ini mengenai dengan istikharah. Kebanyakan di kalangan manusia, mereka akan minta doa daripada orang yang soleh, daripada orang yang bertakwa. Mereka minta doakan kebaikan untuk diri mereka, terutama dalam urusan-urusan yang penting, seperti mana? Seperti urusan perkahwinan, urusan-urusan perniagaan. Mereka perlukan nasihat, perlukan doa daripada orang-orang soleh dan juga orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mereka nak daripada istikharah adalah samarah, iaitu hasil daripada istikharah. Yattabi'una samarah istikharatil ghair fil fi'l. Kemudian kita susuli selepas ini kita akan bincangkan mengenai dengan istikharah orang lain. Mana saya yang berhajat, orang lain buat istikharah untuk saya.
sama ada apa yang dia lihat ketika mimpi ataupun apa yang dia kecenderungan hatinya. Adakah istikharah seperti ini adalah istikharah yang sahih, yang sah dan disyariatkan ataupun tidak? Ini yang kita akan bincangkan pada malam ni, insya-Allah. Sebelum kita masuk hukum lebih panjang perbincangan di kalangan ulama mengenai dengan istikharah, kita lihat definisi istikharah yang pertama, iaitu istikharah ini adalah daripada istakhara, yastakhiru istikharah, iaitu talabul khiyarah, iaitu minta perkara yang baik. Minta perkara yang baik. Kharallahu laka fi hadzal amr, Allah Ta'ala pilih untuk kamu perkara ini. Kharallah bermakna ikhtarallah, Allah Ta'ala pilih untuk kamu benda ni baik. Cuma itu dari segi definisi bahasa. Bila sebut tentang definisi dari sudut syariat, dia takkan lari daripada makna lughah, makna bahasa, iaitu minta kebaikan daripada Allah Ta'ala fima yuridul mukallaf an yaf'alahu. Apa yang seorang mukallaf nak, dia minta kebaikan daripada Allah mengenai suatu perkara yang dia nak. Dia nak buat suatu perkara, nak buka perniagaan, nak sambung belajar, nak berkahwin, maka dia nak perkara tersebut, tapi dia minta kebaikan daripada Allah Ta'ala dulu. Macam mana dia minta kebaikan daripada Allah Ta'ala? Dengan cara dia solat 2 rakaat dan doa yang Nabi ajar khusus selepas daripada solat sunat istikharah. Asal ataupun dalil mengenai cara istikharah yang disyariatkan mengikut dalam hadis daripada Jabir bin Abdullah, hadis riwayat daripada Imam Bukhari, hadis riwayat daripada Imam Bukhari, dan juga Imam An-Nasa'i pun ada sebut dalam kitab dia. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kami istikharah. Nabi ajar kepada kami istikharah pada semua urusan, maka kita berserah urusan kita kepada Allah, minta Allah Ta'ala tunjuk perkara ini baik ataupun tidak. Maka Nabi ajar kami istikharah ini kama yu'allimuna as-surata minal Quran, seperti mana Nabi ajar kepada kami surah daripada Quran. Seperti mana Nabi ajar kami surah, pembacaan Quran surah ke surah, begitulah Nabi ajar kepada kami istikharah. Yaqul, kemudian Nabi kata apa? Idza hamma ahadukum bil amr, apabila salah seorang di kalangan kamu nak satu perkara, nak satu urusan, falyarka' raka'atain, maka hendaklah dia solat 2 rakaat min ghairil faridah, bukan solat fardu, solat sunat maksudnya. Di sini istikharah adalah termasuk dalam solat sunat mutlak. Sama ada dia niat istikharah pun jadi istikharah, tak niat istikharah pun jadi istikharah. Iaitu dia niat saja aku solat sunat 2 rakaat dah cukup, itu juga solat sunat istikharah. Itu dipanggil solat sunat mutlak. Kerana solat sunat istikharah adalah tergolong di dalam solat sunat mutlak. Tuan-tuan masuk dalam masjid, tuan-tuan niat saja aku solat sunat 2 rakaat, dapat tahiyatul masjid, sebab dia solat sunat mutlak. Seperti itulah berlaku dalam istikharah. Nabi kata idza hamma ahadukum bil amr, apabila salah seorang di kalangan kamu inginkan satu perkara, satu urusan yang besar, urusan yang penting, maka Nabi kata falyarka' raka'atain min ghairil faridah, sembahyang 2 rakaat tapi bukan sembahyang fardu. Nabi tak sebut suruh niat istikharah, tapi terkandung dalam tu makna istikharah. Niat saja saya solat sunat 2 rakaat. Kemudian Nabi ajarkan doa. Nabi kata, Allah, lepas sembahyang hendaklah kamu berkata, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kebaikan kepada kamu dengan ilmu yang kamu ada, ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratik, aku minta kekuatan ataupun aku minta pertolongan kepada kamu dengan kekuasaan yang kamu ada, ya Allah.
wa as'aluka min fadlikal azim, aku minta kepada kamu wahai Allah daripada kurniaan kamu yang sangat besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya kamu mampu ya Allah, aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, kamu tahu aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya kamu maha mengetahui terhadap perkara ghaib, perkara yang akan datang, kami tidak tahu. Allahumma, kemudian kita berdoa kepada Allah lagi, lepas mana kita berdoa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ini kita nak mengaku kita tak tahu ilmu, kita tak ada ilmu masa akan datang, hanya kita minta bantuan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru selepas kita mengaku dan kita memuji Allah, mengaku kelemahan diri kita, kemudian kita akan berdoa Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ataupun dia kata ajili amri wa ajilih faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fih. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam, sekiranya kamu mengetahui anna hadzal amr, perkara ini adalah perkara khairun li, satu perkara yang baik untuk aku, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, perkara yang baik untuk agama aku, untuk kehidupan aku, untuk kesudahan di akhir, nanti kesudahan urusan aku. Sekiranya benda ni baik, faqdurhu li, maka takdirkan untuk aku perkara ini, wa yassirhu li, dan mudahkan urusan ini untuk aku, thumma barik li fih, kemudian berkatilah urusan tadi untuk diri aku. Wa in kunta ta'lam, wahai Allah, sekiranya kamu mengetahui anna hadzal amra syarrun li, sekiranya perkara ini perkara yang tak baik untuk aku, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, tak baik untuk agamaku, tak baik perkara ni, tak baik untuk kehidupanku, tidak baik untuk kesudahan daripada urusan ini, fasrifhu anni, jauhkan daripada aku, wasrifni anhu, dan juga kamu jauhkan aku daripada urusan ini, jauhkan urusan ini daripada aku, fasrifhu anni, jauhkan urusan ini daripada aku, dan jauhkan aku daripada urusan ini. Waqdurhu lil khaira haitsu kana, dan kamu takdirlah kebaikan untuk aku di mana sahaja. Summa ardini, kemudian kamu berilah keridaan, berilah kesukaan pada diri aku. Qala wa yusammi hajatahu, kemudian Nabi kata wa yusammi, maka kamu sebutlah hajat-hajatnya. Lepas dia baca doa ni, dia sebutlah hajat apa yang dia nak, supaya Allah Ta'ala beri kecenderungan yang baik kepadanya. Asal pada istikharah ini adalah satu doa. Asal istikharah adalah doa. Solat ini adalah tabi'un laha mutaqaddimun 'alaiha. Solat ini adalah satu perkara yang mengikut kepada istikharah, mutaqaddim 'alaiha, dan juga solat ini adalah satu perkara yang didahulukan. Jadi bila sebut istikharah, perkara yang pertama kita lakukan adalah solat. Yadullu ala dhalika sani' al-Bukhari haitsu dzakara haditsul istikharah fi kitab da'awat, kerana Imam Bukhari menyebutkan hadis istikharah ini dalam kitab doa. Nak menunjukkan istikharah ini sebenarnya doa, cuma doa ini datang selepas daripada sembahyang. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini di bawah kitab dan di bawah bab doa istikharah, iaitu bab doa istikharah, yang mana terkandung hadis ini di bawah di dalam kitab azkar Imam Nawawi, di dalam bahagian al-azkar wa da'awat, dalam bahagian zikir dan juga doa-doa, dalam kitab azkar Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi menyatakan al-zahir annaha tahsulu bi raka'atain min as-sunan ar-rawatib wa bi tahiyyatil masjid wa ghairiha min an-nawafil.
Dan Imam Nawawi menyatakan jelas yang zahirnya adalah solat istikharah ini akan dapat dengan 2 rakaat daripada solat sunat rawatib. Tuan-tuan, ada urusan esok, urusan penting, semayang sunat selepas maghrib, kemudian doa dengan doa ni, masukkan istikharah sajaku solat sunat selepas maghrib dan juga istikharah sajaku solat sunat selepas maghrib dan solat sunat istikharah 2 rakaat. Gabungkan 2 niat dalam satu solat, tak jadi masalah. Begitu juga tahiyatul masjid boleh digabungkan sajaku solat sunat tahiyatul masjid dan 2 rakaat dan juga solat istikharah 2 rakaat kerana Allah Taala. Mana-mana solat sunat mutlak boleh digabungkan dengan solat sunat istikharah kerana dia juga termasuk dalam solat sunat mutlak. Walau ta'azzarat alaihi solah istakhara bid-du'a, maka Imam Nawawi kata kalau dia tak boleh semayang, terutama orang perempuan datang haid ataupun uzur, maka dia istikharah juga, tapi bukan dengan semayang, doa je yang kita sebutkan tadi, yang Nabi ajar kepada kita tadi. Kemudian kita lihat an-niyabah fi salatil istikharah, iaitu bagaimana seseorang bagaimana menggantikan, kita buat untuk orang lain solat sunat istikharah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, tidaklah dinukilkan daripada Nabi SAW, tidak dinukilkan hadis yang sahih ataupun hadis yang lemah mengenai dengan istikharah untuk orang lain. Istikharah ni, saya berhajat, saya istikharah. Kalau saya berhajat, saya suruh tuan-tuan istikharah, jadi tak kena tu. Dari sudut amalan tu tak kena, sebab saya punya hajat, saya perlukan, saya ada urusan yang penting ni esok, jadi minta istikharah kepada Allah. Sepatutnya saya yang semayang, tapi saya suruh orang lain yang semayang. Bila suruh orang lain yang semayang, tidak dinukilkan daripada Nabi SAW mengenai perkara ini, sama ada hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif. Wala fa'alaha Rasulullah SAW anis sahabah al-kiram. Nabi SAW tak pernah buat istikharah untuk sahabat. Sahabat punya hajat, sahabat buat, Nabi tak pernah buat. Kalau boleh, sudah pasti Nabi buat untuk sahabat. Dan sahabat pula tak pernah buat untuk tabi'in. Tabi'in pula tak pernah buat istikharah untuk tabi'in. Siapa punya hajat, dia yang kena buat istikharah. Dan juga tak pernah kita dengar perkara ini daripada imam-imam mujtahidin, terutamanya imam 4 mazhab yang menyebut perkara ini. Sehingga kan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab fiqh pun tidak disebut masalah istikharah untuk orang lain. Solat sunat istikharah disebut dalam kitab-kitab fiqh, tapi tidak disebutkan solat sunat istikharah untuk orang lain. Mana saya solat istikharah ni untuk minta kebaikan bagi pihak orang lain. Melainkan sebahagian kitab-kitab ulama mutaakhirin, dia ada letak, tapi dia letak tambihun, kemudian dia letak ayat je. Tambih ni menunjukkan apa? Perkara ini perkara yang baharu dan pelik. Itu menunjukkan tambih. Bila mana diletakkan masalah-masalah fiqh, hukum fiqh, dan diletakkan di bawah tu tambihun. Bila tambih ini bermaksud attention, mana berhati-hati. Ini satu isu yang penting. Sebab apa isu ni tak pernah disebutkan ulama sebelum ini, dan juga perkara ni perkara yang baru dan pelik. Ini yang kita dapati sebenarnya dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab Hasyiatul Adawi, Hasyiatul Adawi alal Khurshi, ini dalam mazhab Maliki. Dia kata apa? Tambihun, satu peringatan. Wa kana ba'dul masyayikh yastakhiru lil ghair. Sebahagian masyayikh, syekh-syekh besar dahulu, mereka akan buat istikharah untuk orang lain. Sebahagian fudala, ulama-ulama yang terkemuka, mereka berkata apa? Masyayikh, ulama-ulama dahulu, mereka buat istikharah untuk orang lain berdasarkan keumuman hadis Nabi.
Apa Nabi kata, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu bi syai'in falyanfa'hu. Man istata'a minkum, siapa yang mampu di kalangan kamu an yanfa'a akhahu bi syai'in falyanfa'hu. Siapa yang mampu di kalangan kamu nak beri manfaat kepada saudaranya, memberi manfaat dengan sesuatu walaupun sikit, maka falyanfa'hu, hendaklah dia beri manfaat kepada saudaranya. Jadi manusia ini yastakhiru li ghairihi, dia buat istikharah untuk orang lain. Wa fil istidlal bima wa fil istidlal bima zakara syai'un kama fi ba'd syurah. Berdasarkan hadis tadi, ulama istidlal, mengambil hukum. Sebahagian ulama mereka mengambil hukum berdasarkan keumuman hadis tadi. Boleh kita buat istikharah untuk orang lain, untuk saudara kita, kerana apa? Kerana memberi manfaat kepada dia. Nabi kata, man istata'a minkum, selagi mana mampu, boleh mampu untuk beri, yanfa'a, memberi manfaat kepada saudara kamu, walaupun sebenarnya sedikit je, maka falyanfa'hu, berilah manfaat tersebut. Dalam Hasyiatul Jamal ala syarhil manhaj, iaitu dalam Hasyiah Jamal, Hasyiah Sulaiman Jamal, syarah Manhajut Talibin, syarah Manhajut Tullab kitab mazhab Syafi'i. Manhajut Tullab ini karangan Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, kemudian diletakkan Hasyiah Al-Jamal. Dia disebut tambih, satu perkara, satu peringatan. Zahirul hadisul istikharah, zahir hadis istikharah, iaitu manusia tak boleh buat apa? Tak boleh buat istikharah untuk orang lain. Syekh Muhammad Al-Hattab Al-Maliki, dia menyatakan, hal warada anna al-insan yastakhiru li ghairi, adakah datang hadis manusia boleh buat istikharah untuk orang lain? Lam aqif fi dhalika ala syai', aku tak berpendirian seperti itu. Dan aku melihat sebahagian masyayikh, sebahagian syekh mereka melakukan perkara ini, tapi aku tak bersependapat dengan mereka. Dan aku menyatakan, Muhammad Al-Hattab Al-Maliki, dia menyatakan apa? Dia mengatakan sebahagian fudala, ulama-ulama yang terkemuka, mereka mengatakan rubbama yu'khadhu min qawlihi alaihi salatu wassalam, barangkali difahami ulama-ulama dahulu, masyayikh dahulu, mereka mengambil daripada keumuman hadis, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu bi syai'in falyanfa'hu, siapa mampu nak beri manfaat kepada saudara dia sesuatu, maka berilah manfaat kepada saudaranya. Jadi ulama mengambil keumuman daripada hadis ini. Masyayikh yang terdahulu, bolehlah seseorang manusia membuat istikharah untuk orang lain. Sebelum kita menerangkan tentang hukum membuat istikharah untuk orang lain ni, tak dapat tidak kita kena huraikan dulu makna an-niyabah, menggantikan ataupun buat bagi pihak orang lain. Seseorang yang buat solat istikharah, laisat kan niyabah fi sa'iri salawat al-mafruḍah aw an-nafilah. Seseorang yang buat istikharah untuk orang lain sebenarnya tak sama istikharah untuk orang lain seperti kita solat sunat, solat fardu untuk orang lain, tak sama. Kerana menggantikan atau membuat seseorang yang melaksanakan solat sunat istikharah, seseorang yang melaksanakan solat fardu, dia akan menggugurkan, orang yang buat dia akan menggugurkan fardu. Saya tak buat, saya tinggal semayang fardu, dah saya mati. Ada orang yang buatkan semayang untuk saya, maka telah gugur
kewajipan fardu tadi kepada saya, mengikut pendapat ulama yang setuju dengan perkara ini. Ada ulama yang tak setuju. Mengenai dengan sembahyang sunat, nak sampaikan pahala. Jadi orang sembahyang sunat, sedekahkan pahala untuk si mati. Itu pun perbezaan di kalangan ulama. Kalau orang tadi setuju, ulama tadi setuju, maka akan sampai pahala tadi. Sampai mengikut pendapat ulama yang menyatakan sampai. Berbeza dengan solat istikharah. Orang yang melaksanakan solat istikharah, la yaqsud hadza wala dzak, dia tak maksudkan untuk menggugurkan kefarduan kerana solat istikharah adalah sunat, dan juga dia tak niat sampaikan pahala. Tak, kerana istikharah bukan nak sampaikan pahala, tetapi dia maksudnya adalah hasil daripada istikharah itu. Dia nak tengok natijahnya, kecenderungannya. Oleh yang demikian, tidaklah dimaksudkan solat istikharah ini ka'annal mustakhar lahu qama biha wa hasala biha sunnah. Bukan maksudnya seseorang yang buat solat sunat istikharah untuk orang lain, niatkan pahala untuk orang tu dan juga orang tu dapat pahala. Bukan begitu maksudnya. Bukan maksud kita istikharah untuk menyampaikan pahala, tetapi maksudnya adalah untuk sampai kepada samaratul istikharah, iaitu sampai kepada natijah istikharah ini. Adakah insyirahi sadril mustakhir, rasa lapang hati, sama ada rasa lapang ataupun sempit, rasa senang ataupun rasa tak senang. Kerana istikharah ini secara ghalibnya boleh juga dapat daripada mimpi. Sebab itu kita tidak menyatakan, tidak mengambil dalil, iaitu pensyariatan istikharah untuk orang lain, ataupun tiada pensyariatannya dengan dalil keharusan menggantikan pada solat dan juga tidak boleh menggantikan pada solat. Apa maksudnya? Kita tak datangkan dalil di sini pensyariatan istikharah untuk orang lain. Kita tak datangkan dalil sebab tak ada dalil. Kita dah beritahu Nabi tak buat, sahabat pun tak buat. Bukan tak buat istikharah, tak buat istikharah untuk orang lain. Selalu kita buat solat hajat je. Tak masyhur solat istikharah untuk orang lain dekat negara kita. Selalu solat hajat saja. Sekarang kita lihat hukum seseorang buat istikharah. Laisa limithli an yasdur fatwa bi sya'ni mas'alatin fiqhiyah. Bukanlah kita kata kita nak berikan satu fatwa yang baru mengenai masalah fiqh yang tak wujud dalam kitab-kitab fiqh. Bukan itu maksudnya. Cuma kita menyatakan asal ma lam yuzkar hukmuhu, sesuatu yang tak disebutkan hukumnya dalam masalah tauqifiyah. Masalah tauqifiyah ni masalah yang tak boleh kita qiyas-qiyas, tak boleh kita ikut sedap kita, perlu kepada nas. Maka jelas asalnya tidak disyariatkan membuat istikharah bagi pihak orang lain. Kita cuba untuk usahakan di sini mengenai dengan hadis istikharah bagi pihak orang lain. Dan cuba kita kupaskan sikit mengenai dengan, kita cuba untuk kupaskan mengenai dengan fatwa-fatwa yang berbeza daripada sebahagian ulama-ulama kontemporari. Maka kita katakan yang pertamanya, inna amrul ibadat, urusan ibadat pada pensyariatan istikharah dan juga cara menunaikannya, menunaikan solat istikharah ini adalah amrun tauqifi, satu perkara tauqifi. Tauqifi ni tak boleh kita nak suruh-suruh orang, seperti mana Nabi aja itu yang kita buat. La ijtihada fih, tak boleh juga ijtihad. Ulama tak boleh ijtihad benda ni sebab dia adalah benda yang tauqif, benda tauqifi. Fala ziyadata wala nuqsan, maka tak boleh tambah, tak boleh kurang.
ke atas nas syarak. Bila Nabi kata wal yarka' raka'atain, bila Nabi kata idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'atain, bila mana salah seorang di kalangan kamu ada hajat, ada satu urusan, ingin nak buat satu urusan, sembahyang 2 rakaat min ghairil faridah, bukan sembahyang fardu. Jadi di sini bila Nabi kata sembahyang 2 rakaat, maka kita tak bolehlah kita kata nak sembahyang 1 rakaat, maka tak ada istikharah, dan tak boleh lebih juga, sebab dia adalah amrun tauqifi, bukan benda ijtihad di kalangan ulama. Solat istikharah juga adalah ibadat masyru'ah, ibadat yang disyariatkan, yang mana seorang mukallaf menunaikan solat istikharah ni untuk diri dia, seperti mana dalam nas hadis yang kita bacakan tadi. Nabi kata idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang di kalangan kamu ada nak buat satu benda, maka falyarka' raka'atan. Nabi tak kata suruh orang lain doakan untuk kamu, sembahyangkan untuk kamu. Nabi tak kata begitu. Sesungguhnya pensyariatan an-niyabah, pensyariatan menggantikan atau buat orang lain buat bagi pihak kita solat istikharah, perlukan kepada nas syarak, teks daripada syarak, ataupun paling kurang pun kita kata fatwa lah daripada salah seorang di kalangan sahabat yang menyatakan harus, itu mesti kena ada. Kerana fatwa sahabat pada masalah-masalah tauqifiyah, sudah pasti dia tak kata ikut sedap kepala dia je, sahabat tak, sudah pasti dia akan ambil daripada Nabi SAW. Apabila tidak didapati perkara ini, iaitu solat sunat istikharah untuk orang lain, bila tak didapati dalam sunnah nabawiyah, dalam hadis, dan tidak juga dalam fatwa ataupun pendapat ataupun ijtihad di kalangan sahabat, ini menunjukkan tidak disyariatkan istikharah untuk bagi pihak orang lain. Ini antara fatwa contemporary yang kita dapat simpulkan. Yang keduanya, zahirnya kita lihat hadis istikharah menunjukkan tidak disyariatkan istikharah untuk orang lain. Apa dia? Kita lihat perkara yang pertama. Jabir bin Abdullah riwayatkan hadis, dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah. Nabi SAW mengajarkan kepada kami istikharah. Nampak? Nabi ajarkan kami istikharah. Yu'allimuna menunjukkan Nabi ajar kepada kami. Dia tak sebut di sini ya'mal lana, Nabi buatkan untuk kami, tak ada. Tapi dalam hadis ini menunjukkan yu'allimuna, Nabi ajarkan kami istikharah. Tapi tak disebutkan dalam hadis ya'mal lana, Nabi buat untuk kami istikharah. Jadi Nabi SAW mengajar sahabat supaya mereka buat untuk diri mereka sendiri istikharah, bukan suruh orang lain. Perkara yang kedua, kana Rasulullah SAW yu'allimuna, dalam term bahasa Arab dipanggil apa? Dipanggil madhi istimrar. Istimrar. Sebab apa? Dalam hadis ini kita lihat Nabi kana Rasulullah SAW yu'allimuna, Nabi selalu mengajar kepada kami. Nabi selalu ajar kepada kami, dan tak pernah pun disebutkan Nabi buat untuk kami. Setiap daripada lafaz-lafaz ini sebenarnya memberi faedah. Ini adalah ia daripada sunnah Nabi SAW pada istikharah. Jadi istikharah bukan perkara bid'ah, dia perkara sunnah Nabi. Dan inilah cara Nabi, bila mana ada satu urusan yang penting nak buat, maka minta kepada Allah, doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa hadith, ini adalah petunjuk yang Nabi ajar kepada kita. Wa huwa an yaf'alaha al-insan li nafsihi bi nafsihi, seseorang itu dia buat solat tu untuk diri dia. Dia buat diri dia kena buat solat istikharah untuk kebaikan yang dia akan perolehi. Kemudian dalam hadis tadi juga disandarkan fi'il verb tadi kepada siapa? Kepada dhamir, iaitu kata ganti nama na, iaitu kami. Yu'allimuna, Nabi ajar kepada kami.
dalam hadis tak sebut yu'allimun nas, Nabi ajar kepada manusia. Ini nak menunjukkan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu zu ilmin wa dirayah bi amril istikharah. Dia mempunyai ilmu, mempunyai knowledge mengenai dengan istikharah. Justru itu kalaulah kita kata, kalaulah istikharah ini untuk orang lain disyariatkan, kita katakan kalaulah istikharah untuk orang lain disyariatkan, naqalaha lana, pasti Jabir radhiyallahu taala anha menukilkan istikharah ini untuk kita. Kalau boleh, pasti ada riwayat daripada sahabat Nabi beritahu dan sahabat akan nukilkan kepada kita. Tapi tak ada satu hadis pun menunjukkan istikharah untuk orang lain. Kama yu'allimuna surah minal Quran, seperti mana Nabi ajar kepada kami surah daripada Quran. Ini memberi ayat penegasan, sekaligus memberi penegasan tidak disyariatkan istikharah untuk orang lain. Kerana penyerupaan ini, tashbih ini dipanggil kinayah. Dalam bahasa Arab termlah kinayah, iaitu satu makna yang menunjukkan syiddati hirsin Nabi, satu makna yang menunjukkan yu'allimuna surah minal Quran, Nabi ajar kepada kami istikharah seperti mana Nabi ajar kepada kami surah daripada Quran. Apa maksudnya? Ini adalah kinayah, menunjukkan maknanya sangat Nabi suruh kita buat istikharah dalam satu urusan yang penting. Ala ta'limis sahabah al-istikharah ka ta'limihim al-Quran. Nabi ajarkan sahabat istikharah seperti Nabi ajar kepada sahabat Quran. Seperti mana ta'allamal Quran, belajar Quran, tak boleh orang lain belajarkan untuk kita. Seperti juga istikharah, orang lain tak boleh untuk buat bagi pihak kita. Ini ulama yang tak setujulah. Sebab apa? Sebab Quran ni, belajar Quran, kita sendiri kena belajar, tak boleh. Tak apalah, aku tak perlu hadir kelas wakil orang lain, suruh orang lain belajar untuk kita, tak boleh. Sama juga dengan istikharah. Jika dikatakan sesungguhnya dalil-dalil ini tidak sahih pada tiada pensyariatan istikharah untuk orang lain. Kalau kita katakan dalil-dalil yang dibacakan tadi, ulama-ulama, dalil hadis tadi tak boleh diguna pakai, kerana kita bagi tahu tadi sebab-sebab dia, maka jawapan di kalangan ulama, dia mentaukidkan, menegaskan lagi dalam kitab, dalam hadis sahihain Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kami tasyahud seperti mana Nabi mengajarkan kepada kami surah daripada Quran. Dia nak menunjukkan Nabi ajar tasyahud. Tasyahud pun tak boleh orang lain buat kan. Tasyahud tahiyat akhir, tahiyat di tengah sembahyang orang lain bacakan, tak boleh, kita yang kena buat. Seperti itu juga istikharah. Dan jawapan yang ketiga daripada ulama, dia ada 4 jawapan. Bukan 4 jawapan, 4 fatwa mengenai dengan istikharah untuk orang lain. Kita bagi tu tadi. Perkara pertama dia adalah amrun tauqifi, iaitu satu perkara urusan yang tak boleh ijtihad. Yang mana yang Quran hadis sebut kita ikut je, kita follow je. Tak boleh ijtihad, tak boleh ulama tak dibenarkan ijtihad dalam bab tauqifi. Perkara yang kedua, hadis istikharah tadi tiada pensyariatan istikharah untuk orang lain yang kita bacakan tadi satu-satu. Sebab Nabi kata yu'allimuna, Nabi ajar kepada kami. Perkara yang ketiga, inna hayatal istikharah qabla an takuna wasilah lil wusul ila al khair alladhi bi yadihi Allah ya mudhhirun lil ubudiyyah ta'ala wa i'lanun lil iftiqar wa tazallul wal inkisar baina yadayhi.
bentuk istikharah sebelum jadi ia itu sebagai satu perantaraan, satu wasilah untuk sampai kepada kebaikan. Yang mana kebaikan itu sebenarnya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang akan hiya muzhirun. Istikharah ini adalah satu muzhirun lil ubudiyah, sebagai menzahirkan al-ubudiyah lillahi ta'ala, perhambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nak sekaligus nak memberitahu istikharah ini sebenarnya adalah kita berhajat kepada Allah. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah sebab kita tak tahu benda yang akan datang, yang menimpa kita nampak macam baik, tapi sebaliknya berlaku pada jangka masa yang panjang. I'tirafun minal abdi, sekaligus kita mengakui kita seorang hamba dan kita lemah dan tak mampu untuk kita mengetahui tentang maslahat diri kita sendiri, lebih-lebih lagi maslahat orang lain. Wa hiya aidan tafwidun wastislamun. Dan juga istikharah ini juga sebenarnya satu penyerahan, liman biyadihil khair kulli, penyerahan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua urusan, kerana kebaikan itu semua di tangan Allah. Wa hiya fawqa hadza kullihi qat'al iltifat amma siwallahi ta'ala. Dan semua urusan kita hanya kita serahkan kepada Allah kerana dia lebih mengetahui. Ulama pada zaman jahiliyah yatlubunal khair, mereka nak juga istikharah, minta kebaikan, tapi bukan dengan cara istikharah, tapi dengan cara lain, iaitu dengan cara istiqsam bil azlam. Al-istiqsam bil azlam, iaitu mereka cabut anak panah. Tengok anak panah, contoh nak pergi bermusafir, letak A, B. A adalah boleh musafir, B tak boleh sebab sial, ada sial yang akan berlaku. Mereka cabut yang mana yang kena. Kalau A, oh mana boleh pergi, kalau B tak boleh, sial. Jadi itu semua zaman jahiliah lalu, mereka nak kebaikan, mereka buat macam tu. Kalau pergi juga sial akan menimpa. Ataupun mereka tengok burung, atau mereka lepaskan burung, tengok burung pergi ke kanan kiri. Kalau kanan tu baik, kalau kiri mana tak baik, tak boleh bermusafir. Atau mereka lihat kepada bintang. Ataupun pelbagai lagi perkara-perkara jahiliah, perkara-perkara yang pelik pada zaman jahiliah. La ya'rif khairan wala syarran, nak menunjukkan mereka manusia pada zaman jahiliah, mereka tak tahu baik jahat. Dengan cara ini mereka cuba untuk menyatakan tentang perkara ini baik ataupun tidak. Kemudian Islam datang, fa'awadhahum al-istikharah, Islam gantikan perkara yang mereka buat ini, Islam gantikan dengan istikharah, yang mana adalah penyerahan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Segala urusan kita sekiranya baik, maka condongkan hati kami ke arah perkara tersebut. Sekiranya tak baik, maka alihkan kami kepada perkara yang lain.